Ah, apa ni? Benjol. Abang! Aduh. Kenapa bukit ni? You tengok ni. Apa? Ada benjol bila I picit. Sakit. Abang rasa ni cuma tak takut. Tak lah, ni biji angin je. Biji angin biasa je. Pijit angin apa? Bila saya pijit sakit tau. Abang rasa Cuma dah. Kita pergi klinik sekarang. Kita cek. Cepat. Habis ni belum butang macam mana? Kalau tak payah lipat je lah. Lipat. Macam rugged sikit. Cepat. Okey. Tumor bukan kanser dan tumor kanser. Bagaimana untuk ketahui apakah perbezaannya? Ketahui bagaimana pengesanan awal dapat mencegah tumor dari merebak tanpa terkawal. Dan benarkah prosedur biopsi bermakna anda pasti menghidapi kanser? Kita akan rungkaikan semuanya dalam Sembang Sihat. Kenapa awak ni? Bila nak mulakan rancangan aja mesti ada macam-macam ragam. Dan kenapa ni? Kata sembang sihat kan. Saya nak tengok kalau ada benjolan-benjolan, ganjil yang tak sepatutnya ada. Orang kata kalau ada harus cepat-cepat periksa, takut tumor. Yelah, mentang-mentang lah itu topik perbincangan kita pada malam ni. Tapi kenapa awak nak paranoid sangat? Bukan paranoid, Kai. Habis? Tapi biar selamat daripada terlambat. Betul tak, Dr. Syawal? Betul. Kan? Okey, kalau anda juga seperti Ainon, risau, paranoid tentang masalah tumor, malam ni kita bakal merungkaikan pelbagai persoalan. Kami juga akan rancakkan perbincangan bersama selebriti undangan Sembang Sihat pada malam ini, Azman Sharif dan juga Huda Ali. Selamat datang. Baik, benarkah ada jenis tumor yang tidak mengancam nyawa dan ada pula yang boleh menyebabkan kanser? Betul lah. Sebelum tu kami nak Dr. Syarwan rungkaikan tentang beberapa mitos. Tapi kami nak Azman dan Huda teka dahulu sama ada kenyataan-kenyataan ini benar atau salah. Soalannya ialah, semua jenis ketumbuhan atau tumor adalah kanser. Betul atau salah? Wah, kita tengok. Pandai-pandai Kita atas undangan kita malam tengok. ni. Wah. Tepat. Okey, doktor boleh berikan pencerahan, doktor? Semua jenis ketumbuhan itu bukannya kanser. Okey, dia boleh jadi sesuatu yang bukan kanser ataupun ketumbuhan jenis biasa. Okey. Okey. Menjalani biopsi bermakna anda pasti menghidap kanser. Betul atau salah? Confident. Kau semua Yakin confident betul lah. Wah, tepat sekali. Okey, doktor, silakan. So, biopsi adalah satu prosedur medical untuk menentukan apa jenis ketumbuhan itu. Dia bukanlah seseorang pergi biopsi bersamaan dengan kanser. Baik, mitos ketiga. Pengambilan gula akan mempercepatkan pertumbuhan tumor dan meningkatkan risiko kanser. Betul atau salah? Salah. Macam tak confident tak yakin Ni tak confident. Gula naikkan ni kencing manis macam mana? Salah, betul. Tepat sekali. Okey, doktor, silakan doktor. Ada kajian saintifik yang menunjukkan gula menyebabkan kanser. Tetapi pengambilan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko-risiko seperti obesiti. Itu adalah risiko-risiko yang menyebabkan kanser. Okey. Sebelum apa-apa, boleh tak Dr. Syarwan terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tumor kanser dan tumor yang bukan kanser? Silakan, Apa doktor. perbezaannya? Tumor itu adalah sejenis ketumbuhan. Dalam istilah English term atau medical term, kita panggil benign or malignant. Apa perbezaan dia? Okey, kalau kita lihat tumor benign ataupun bukan kanser, berlaku pertumbuhan yang tidak normal tapi dia tidak menyerang ke kawasan sekitar. Dan bentuk dia juga memang teratur. Kalau kita bandingkan dengan tumor kanser atau malignant, sejenis pertumbuhan yang tidak normal dan dia boleh menyerang tisu-tisu berdekatan dan dia merebak. Dan kadar pertumbuhannya sangat-sangat cepat. Dan bila kita lihat dalam mikroskop, memang kita nampak kanser, sel-sel kanser, okey, dan selalunya keadaan ataupun rupa dia bentuk yang tidak tetap. Kalau macam tumor yang bukan kanser dan tak berbahaya Betul. dan tak merebak, apa kita boleh
diamkan aja macam itu ataupun kita perlu buat Ataupun rawatan rawatan. ke, atau pergi konsult doktor ke apa. Sejenis ketumbuhan kalau bukan kanser, doktor akan sarankan untuk buat rawatan. Maksudnya selalunya pembedahan. Kenapa? Ketumbuhan itu dia boleh membesar. Okey, dan apabila dia membesar, dia memberi impak kepada kawasan-kawasan sekitar. Okey, boleh menyebabkan sakit. So kalau kita lihat gambar ini, satu ketulan okey yang kita boleh lihat okey di bahagian keliling hidung itu, nampak dia punya rupa memang tidak teratur. Permukaan itu tidak rata. Gambar yang sebelah kanan, permukaan dia licin, okey, dan bentuk dia memang tetap. Okey, itu adalah perbezaan kanser. Yang licin tu kira bukan kanser. Selalunya bukanlah. Bukanlah. Ya. Yang pasti jika anda mempunyai risiko kanser yang tinggi, cepat-cepat ambil langkah utama untuk mencegah daripada terlambat. Betul. Lagipun kes kanser di Singapura semakin meningkat kan doktor? Betul. Pendapat daripada Pusat Kanser Negara boleh rungkaikan 30% daripada kes-kes kematian adalah disebabkan kanser. Kalau kita bandingkan lelaki dan wanita, jenis-jenis kanser yang biasanya adalah paru-paru, kolorektal, payudara dan juga prostat. Dan yang membimbangkan sekarang ialah peningkatan kes-kes kanser di dalam golongan muda. Umur 30 ke 39 tahun. 30-39 muda tu, doktor. Betul. Ya. Apa penyebabnya, doktor? Adakah makanan ke ataupun gaya hidup ke? Macam mana, doktor? Satu, genetik, pemakanan, lifestyle. Kalau banding dengan 30-40 tahun dulu, okey, jenis pemakanan kita memang sangat-sangat jauh berbeza. Mungkin sebab tu, okey, kami juga telah menerima banyak soalan menerusi Facebook dan juga IG Mediacorp untukmu tentang topik pada malam ini. Ya. Baguslah, Kai. Inilah masanya untuk mereka tanya saja. Minggu ini soalannya adalah, bagaimana nak tentukan rawatan yang paling sesuai untuk tumor kanser? Okey, satu, faktor pesakit itu sendiri. Okey, nombor dua, jenis kanser itu sendiri. Okey, grade ni melambangkan berapa agresif kanser itu. Kalau daripada 1 hingga ke 4, 4 tu mungkin yang paling agresif. Dan selain daripada tumor grade ataupun daripada biopsi, kita juga melakukan imbasan scan, CT scan, MRI untuk kita tahu apakah tahap kanser itu. Macam mana doktor menilai rawatan yang berkesan untuk seseorang pesakit itu dalam menghapuskan tumor itu ataupun memberikan pemulihan? Apabila seseorang itu telah menjalani rawatan, okey, akan ada rawatan ataupun jadual yang secara berkala, pemeriksaan fizikal, okey, buat scan, okey, tes-tes darah, okey, untuk menentukan respon rawatan itu. Dan nombor dua, kita kata untuk mengelakkan daripada ketumbuhan atau kanser itu datang semula. Jadi bercakap tentang rawatan, doktor. Selepas ini kita akan rungkaikan stigma pada rawatan kemoterapi dan ketahui bagaimana kita boleh buat self-check untuk mengesan sebarang perubahan pada tubuh kita. Kita juga akan dengarkan perkongsian dari seorang pejuang kanser payudara. Jadi pastikan anda terus bersama kami dalam Sembang Sehat. Nama saya Norain Muhammad Saleh. Saya menghidap penyakit bara payudara stage 2. Tahun lepas saya sedang mandilah. Saya rasa bonjolan tu di payudara saya sebelah kiri. Benda tu tak sakit, tak ada any fluid keluar ke atau apa. Umur saya below 40, so mammogram is not necessary. So ultrasound breast is just sufficient. The first ultrasound ke second ultrasound tu dia kata tumor ni dia naik ke 5 cm. It could be aggressive tumor. Saya okey untuk buat mastectomy. Buang teruslah. Selepas surgery tu, doktor hantar saya ke genetic counselor lah buat genetic testing sebab keluarga saya ni ada keturunan kanser lah. Arwah bapa saya sakit kanser prostat, arwah ibu kolon kanser. Saya dah bilang adik-beradik saya, kita nak kena jaga diri kita sebab cancer run in our family. Kalau boleh buat intensive check up, kita buat dulu. Just take a blood test, nanti dia hantar ke lab ke US to see all the, tak salah saya 300 sakit. Any illness lah yang ada. So saya buat lah. Bila diorang dah break the news genetic, so I am a BRCA2 carrier, possibility of having another breast cancer and ovary cancer is high. Untuk pesakit yang tengah melalui ini, jangan putus asa.
Sebab cancer is not the end of the world. Kita harus selalu happy lah dengan apa yang kita ada. Pada suami, terima kasihlah segala pengorbanan. Tak semua suami boleh merawat isteri yang sakit. Tak semua lelaki boleh terima seorang isteri yang tak ada satu anggota payudara. Terima kasih kerana support dengan semua decision saya. Terima kasih kerana selalu ada dengan saya lah. Jika bara tu datang lagi, saya akan melawan sedaya upaya saya. Saya ingin more positif in life dengan hari-hari yang akan datang. Selamat kembali dalam Sembang Sihat. Malam ini kita bincangkan tentang satu lagi isu kesihatan yang penting iaitu tumor. Kita baru menyaksikan perkongsian Nurain, seorang pejuang kanser payudara yang telah mendapatkan rawatan daripada Dr. Syadwa. Tahukah anda kanser payudara kekal sebagai kanser yang paling biasa di kalangan wanita Singapura sejak 50 tahun lalu? Ya, sebab itulah kaum wanita digalakkan untuk proaktif menjalani ujian mamogram. Tapi saya tertarik dengan inisiatif Nurain tadi untuk melakukan self-check atau pemeriksaan sendiri. Adakah ini juga sesuatu yang kita harus galakkan pada semua, doktor? Betul. Self-check ataupun pemeriksaan secara berkala di rumah itu sangat-sangat disarankan. Setiap bulan kita cek, tengok ada ketulan ataupun ada perbezaan di antara kulit. Mungkin ada cecair yang keluar daripada puting ataupun kulit itu nampak tidak normal. So, apa kata hari ini saya tunjukkan untuk lebih jelas satu eksperimen apakah perubahan yang kita boleh lihat. Kalau kita kata dalaman kita mungkin tak nampak, kalau secara eksperimen mungkin lebih jelas. So pada hari ini kita ada 3 jenis ketumbuhan berlainan saiz. So ibaratkan kuning adalah yang kecil, merah adalah yang sederhana dan hijau adalah yang paling besar. Dan di dalam mangkuk ini, ketulan-ketulan ini kita ibaratkan organ ataupun tisu-tisu yang di dalam badan kita. So kita lihat kalau ada satu ketumbuhan kecil tumbuh di dalam badan kita. Mungkin kita pun tidak merasai apa-apa. Bila ada ketumbuhan yang lebih besar, sederhana, kita boleh lihat dia mula menekan struktur-struktur ataupun organ di sekeliling. Alright. Dan jika ketumbuhan itu makin besar, itu yang kita boleh lihat. Dia menekan kawasan-kawasan sekitarnya, dan juga dia boleh merebak ke tempat lain. Baik, pastinya lebih jelas kini akan pentingnya pencegahan awal supaya keadaan lebih terkawal. Namun pencegahan sebenarnya bukan hanya boleh dilakukan dari segi fizikal saja. Apa yang kita makan pun boleh berikan kesan. Betul tu Kai. Dan bercakap tentang itu, minggu ini kami telah tugaskan Abang Azman untuk mencari jenis-jenis makanan yang boleh bantu untuk mencegah tumor dan kanser. Mari kita saksikan. Makanan seimbang penting bagi memastikan kesihatan yang baik. Selain sayur-sayuran, ikan dan daging dalam pemakanan sehari-hari kita, ulam-ulaman juga berperanan memenuhi vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Hari ini saya ke pasar untuk membeli ulam-ulaman. Saya dapat beli ulam raja dan ulam pucuk tenggek burung. Ulam pucuk tenggek burung ni, kata kakak kedai ni susah nak dapat. Rezeki saya lah. Ulam-ulaman ni semua sebenarnya membuka selera semula jadi. Wah, itu dia banyak ulam-ulam Abang Azman beli. Tapi doktor, betulkah jenis-jenis ulam tadi mempunyai khasiat yang boleh mencegah tumor dan kanser? Memang ada kajian tentang ulam-ulaman, beberapa jenis ulam-ulaman yang boleh kita kata berkhasiat. Amalkan, ambil ulam-ulaman sebagai kita punya diet, itu adalah satu langkah yang bagus. Baik, kita cakap pasal makanan, doktor. Jadi, apakah jenis makanan atau diet yang doktor boleh sarankan untuk pencegahan ni? Diet seimbang, itu adalah yang paling utama. Dalam satu diet seharian kita kena ada protein daripada sumber haiwan ataupun tumbuhan. Karbohidrat, itu memang kita kata sumber tenaga. Air yang cukup, fat, ataupun lemak yang bagus. Contohnya minyak zaitun, avokado. Itu semua adalah diet yang ideal.
Okey, kalau betul-betul jaga makan, manalah tahu boleh elakkan ya keadaan dari berlarutan. Mungkin tak perlu buat ujian lanjutan seperti prosedur biopsi dan sebagainya. Saya setuju, tapi sebut tentang prosedur biopsi ni, boleh tak doktor jelaskan dengan lebih lanjut lagi supaya masyarakat di luar sana tu dapat hilangkan keraguan untuk menjalani prosedur ini? Okey. Mungkin ada yang nak pergi tapi takut takut nak pergi. Okay. So proses biopsi ini adalah satu proses yang sangat penting. Daripada biopsi kita boleh ada beberapa cara. Kita ambil sampel tisu, cecair atau daripada badan. Okay. Fungsinya kita hantar ke makmal untuk ujian dan kita akan tahu apakah jenis ketumbuhan ini. Dan kita lihat ada pelbagai cara kita boleh lakukan biopsi berdasarkan CT scan ataupun ultrasound ataupun secara endoskopi. Bukan bermakna pesakit yang perlu biopsi adalah equivalent to cancer. Itu adalah satu stigma. Alright. Bila kita tahu keputusan biopsi itu akan menghilangkan keraguan. Doktor, ada tak kesan sampingan yang boleh menjejaskan mental dan juga fizikal kita ketika menjalani rawatan kemoterapi? Setiap rawatan kemoterapi itu bukan sama untuk semua orang dan bukan sama untuk setiap jenis kanser. Kanser payudara, kemonya mungkin berlainan. Kolorektal ataupun usus mungkin berlainan. Okay? Dan memang tidak dinafikan bila seseorang itu mendapat kemoterapi, ada dia punya kesan sampingan. Okey, mungkin gugur rambut, rasa letih, loya, muntah. Itu antara kesan-kesan sampingan kemoterapi. Okey. Tapi jangan risau, dalam perubatan moden kita ada banyak ubat-ubatan kita boleh kawal, ataupun semua kesan-kesan sampingan daripada kemoterapi. Tapi pada masa ini, adakah kemoterapi yang paling efektif? Kemoterapi kita ada banyak kajian-kajian yang telah dibuat. Banyak evidence, kita kata lagi confident rawatan ini berapa peratus boleh respon. Bolehlah. Okay. Sekembalinya nanti Zaki mencadangkan beberapa tip penjagaan diri bagi mereka yang menjalani kemoterapi yang boleh dilakukan dalam 10 minit saja. Jadi teruskan bersama kami dalam Sembang Sihat. Bila menjalani rawatan kemoterapi, pasti badan anda akan mengalami perubahan. Untuk mengawal keadaan, penjagaan harus dilakukan dengan teliti. Ada beberapa tip yang boleh diamalkan dalam rutin seharian dan semuanya bermula di rumah. Pertama sekali, kebersihan harus diutamakan. Jadi, apa yang anda boleh lakukan untuk melindungi diri dari jangkitan? Mudah sahaja. Rajin-rajinlah kemas rumah, lap permukaan meja dan tombol pintu supaya kuman, virus dan bakteria dapat dibasmi. Yang kedua, tahukah anda ada jenis makanan yang boleh meningkatkan risiko jangkitan seperti makanan mentah atau yang tidak dimasak dengan baik? Untuk meningkatkan imuniti dan menambahkan selera, cuba ambil makanan ringan seperti yogurt atau smoothie buah-buahan. Banyak khasiatnya. Yang terakhir, jika anda kerap menggunakan produk penjagaan rambut, pastikan ia tidak mengandungi bahan-bahan kimia yang boleh menjejas proses pemulihan. Apa kata anda gunakan minyak rambut atau serum yang dibuat dari bahan semula jadi? Tentunya badan anda memerlukan masa untuk pulih dengan sepenuhnya. Jadi sebaik-baiknya anda utamakan penjagaan rapi daripada melambatkan proses untuk sihat kembali. Anda masih bersama kami dalam Sembang Sihat. Dan malam ini kita huraikan segala persoalan dan kebimbangan tentang masalah tumor. Pastinya kini anda semua lebih sedar betapa pentingnya untuk membuat pengesanan awal kerana ia dapat membuat perbezaan besar dalam hasil rawatan. Betul Tuan Ainun. Baiklah, sekarang ni kami nak huraikan beberapa lagi kenyataan bersama Dr. Syadwa. Tapi kali ini saya nak berikan dalam bentuk kuis lah kan. Dan saya nak cabar Abang Man dan Huda. Soalan yang pertama, kanak-kanak di bawah umur 5 tahun juga boleh mendapat tumor. Betul atau salah? Jawapannya ialah... Doktor, betul atau salah? Betul. Betul. Kanak-kanak umur kurang daripada 5 tahun juga ada kes-kes yang Semudah mendapat itu ya? kanser. Betul. Soalan kedua. Baik. Amalan gaya hidup dapat menjaminkan diri anda bebas dari kanser.
Betul atau salah? Betul. Doktor kata Salah. salah. Amalan gaya hidup sihat tu memang kita sarankan, Ya. okey, tapi bukan hanya mengamalkan, okey, itu sahaja dapat membebaskan diri daripada kanser. Kerana ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan, contohnya pemakanan, okey, ataupun daripada segi genetik. Baik. Soalan ketiga. Seterusnya, pengambilan daging yang diproses boleh meningkatkan risiko mendapat kanser. Betul atau salah? Doktor? Betul. Betul. Tak dinafikan rasa dia memang sedap, okey, tapi daripada kandungan bahan kimia, especially daging-daging merah juga menyumbang kepada Seperti Daging fish merah? cake, kebanyak daging. fish cake, fish ball pun itu Betul, processed food. processed food juga. Red meat. Red meat. Soalan seterusnya. Penggunaan telefon bimbit yang berlebihan boleh menyebabkan tumor otak. Betul atau salah? Betul. Salah. Salah. Dengar tu. Setakat Tepat ini paling dah. kita tak ada kajian yang menunjukkan penggunaan telefon bimbit directly menyumbang kepada kanser otak. Jadi kiranya ini scare taktik lah. Kau jangan pakai handphone bimbit sangat. Nanti ada kanser otak. Radiasi. Radiasi. Kasih Baik, anak seterusnya. pakai, Okey, pendedahan kepada bahan kimia berbahaya boleh meningkatkan risiko tumor. Betul atau salah? Wah, kedua-duanya Ini dah dengan confident. Betul. Betul. Wow. So ada kita kata bahan-bahan kimia, asbestos, okey, ini yang digunakan untuk buat atap, okey, ataupun baja-baja yang daripada bahan kimia yang kita kata ada bahan-bahan ini adalah karsinogen. Kepada pekerja-pekerja yang terdedah, okey, dengan alat ataupun bahan-bahan kimia ini, mereka memang berisiko tinggi untuk mendapat kanser. Oh, itu kalau pekerja-pekerja yang dengan baja tu. Habis yang baja yang tumbuh-tumbuhan yang kita makan tu lagi. Bahaya, doktor. Jeng, jeng, jeng. Ini mereka ada direct contact, okey, sebab kandungan bahan kimia tu tinggi. Oh, baik. Walaupun sekarang mudah untuk kita mencari informasi dengan satu klik saja, tapi sekurang-kurangnya di sini kita ada Dr. Syadwa untuk menjelaskan dengan lebih terperinci. Sebut tentang satu klik ni Ah. saya perasan generasi sekarang ni suka buat online DNA test. Oh. Dan keputusannya pula boleh menunjukkan jika mereka mempunyai risiko terhadap tumor ataupun kanser. Boleh ke kita percaya dengan apa cara generasi sekarang ni buat ni? Okey, saya tak nafikan, okey, online DNA test, okey, sangat-sangat popular sekarang. Cumanya secara profesional, seseorang yang ingin membuat test itu, okey, mereka perlu faham company mana yang Institusi mana? yang membuat DNA test itu, sama ada tak kajian-kajian, okey, yang menunjukkan okey berapa peratus kita boleh percaya test ini benar ataupun tidak, okey. Oh, rancak sungguh perbincangan kita pada malam ini. Semoga ia membuat kita semua lebih peka tentang perubahan dalam tubuh dan memahami kepentingan pemeriksaan kesihatan. Itu penting tu. Penting. Baiklah, untuk merumuskan topik kita pada malam ini, Dr. Syadwa, boleh tak anda kongsikan 3 peringatan penting untuk kita semua? Okey, satu, pemeriksaan kesihatan berkala amat penting. Yang kedua, kita amalkan gaya hidup yang sihat termasuk kepada makanan yang seimbang. Dan yang ketiga, paling penting, okey, perlu dapatkan maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai. Okey, dalam era teknologi, anything kita boleh klik dapatkan maklumat, tetapi kita perlu pastikan maklumat itu daripada sumber yang sahih. Terima kasih Dr. Syadwa. Terima kasih. Kerana sudi berkongsi pelbagai maklumat yang bermanfaat. Ya, terima kasih juga kepada selebriti undangan Sembang Sihat pada malam ini, iaitu Abang Azman Syarif Terima kasih, dan juga Aman. Huda Ali. Terima kasih Huda Ali. Baik, sampai di sini saja masa yang kita ada minggu ini. Sampai ketemu lagi. Inilah Sembang Sihat.